Alhamdulillah, saudara, kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Cakap Masjid. Rancangan Cakap Masjid ini adalah sebuah rancangan istimewa khas Ramadan untuk membantu Masjid Al-Amin mengumpul dana ialah bagi menaik taraf keadaan masjid yang semakin boleh dikatakan uzur lah. Tengok longkang-longkang yang perlu diperbaiki, bumbung yang bocor. Nanti akan saya sentuh lebih banyak informasi tentang cara-cara untuk anda membantu Masjid Al-Amin untuk memperbaikilah ruang-ruang yang dikatakan awal tadi. Baik, bersama dengan saya Casey. Kalau selalu saya ada seekor kumbang, berekor-ekor kumbang dalam rancangan Cakap Masjid. Tapi hari ini Alhamdulillah istimewa sedikit. Saya ada seorang sekuntum bunga. Ini dia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Casey. Sihat Casey? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dia macam batuk-batuk sikit lah. Tapi boleh maintain jugalah. Boleh lah. Setiap hari Casey buat ni setiap hari. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Ustazah ini dia, Ustazah Liana Musfira, merupakan seorang the founder untuk Liana Musfira Network. Network Network jadi, of women gitu. Jadi Liana Musfira Network ni apa sebenarnya mungkin di sebalik nama Liana Musfira Network ni? Cita-cita tu Casey. Tapi sebelum tu terima kasih Casey kerana menjemput, juga Masjid Al-Amin. Thank you so much for having me. Cita-cita tu nak jadikan macam the halal version of Oprah Winfrey Network. Selalu kan nampak Oprah Winfrey, she changed people's lives kan. So I want to halalize. Ada ke perkataan halalize, nak halalkan Oprah Winfrey Network tu. So memang copy terus lah Oprah Winfrey Network, put my name, Liana Musfira Network. So dengan harapan if women come to my network ni Casey, we support support these women in whatever kind of assistance they need. Tapi mainly education and religion. Mainly education and religion. So we are just not a place where we just we give you donation. It's not that. The network support you through education and religion. Jadi bila you dah, apa tu orang kata tu, dah strong on your own, you can do wonders on your own. Dah boleh berdikari tu lebih mudah lah. Betul-betul. Sebab ada di antara wanita-wanita ni terlampau bergantung pada suami. Betul. Dan apabila berlakunya sesuatu dalam keluarga, dia terpaksa hidup seorang, dia terbuka apa Ustazah? Betul, tak tahu what to do. So I think that's a very good point, Casey. We need women to be strong on their own. Not that we don't need partners. We do need partners, tapi not to the extent that you cannot function if you don't have anyone else in your life. Betul. Jadi itulah Liana Musfira Network. Yes, jadi ada website semualah. Ada, alhamdulillah, lianamusfira.com. Semua online lah. Dan Ustazah juga diam-diam ni ada buku Ustazah. Nanti kita akan cakap tentang buku Ustazah sekejap lagi. InsyaAllah. Tapi sekarang kita nak cakap tentang topik yang bakal saya nak bentangkan ni. Ini adalah sempena dengan Ramadan kan. Sebelum tu bagaimana Ramadan setakat ni? Penat Casey. Penat. Setiap hari ada dalam 3 hingga 5 kelas. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah memang rezeki dari Allah. Dan Alhamdulillah maknanya tu Casey, masyarakat kita nak belajar, nak dekatkan diri dengan agama. Jadi memang Masya Allah, it's good to see that. Tapi memang bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling, apa tu orang cakap, the busiest month for asatiza. Oh yes, correct. So ini macam, tengah COVID. Kalau tak COVID saya rasa lagi busy katnya. Pergi masjid, mana-mana masjid. Dah bukan kat studio dah betul kena pergi turun naik masjid dah katnya. So Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak tanya tentang Ustazah Liana Musfira. Sebelum tu Ustazah sebelum ni melanjutkan pelajaran di mana ni? Kat Madrasah Al-Saghar dekat sini juga sampai menengah 4, terus langsungkan pelajaran tu dekat Bumi Syam, Syria. So di Syria jauh Alhamdulillah di Syria. So di Bumi Syam tu beberapa diploma masuk universiti. Tapi sebab ada goncangan Saurah tu apa, ada perang lah. Masa tu ada perang kan between the political pergolakan correct, dalam negara. It's still happening kan. It's a very serious issue. Dan tak dapat habiskan tu. Saya sedih lah sebab semua rakyat Singapura tu kena warning untuk leave the country. So dari situ merajuk tak nak balik, pergi Mesir. So kat Mesir beberapa tahun lagi baru balik, sambung belajar lagi. So
Sampai sekarang lah, Alhamdulillah. Kira Ustazah dah menjalani banyak perjalanan hidup Banyak. dekat Syria lagi. Dekat Syria, kat Mesir. Cerita Syria ni saya boleh buat satu lagi podcast. Itulah lain. Betul tau, macam masa tu tengah belajar tu, apa ni orang cakap tu, bunyi kapal terbang, ada bunyi tembakan, apa tu, blackout. Dan air diorang tutup. Nanti kita akan cakap tentang tu, pengalaman yang cukup memang banyak sangat-sangat. Tapi hari ini nak cakap tentang Ramadan ni, dengan topik saya kerja kadang-kadang tertinggal solat kan. Waktu kerja ada yang syarikat membenarkan, ada pula yang tak dibenarkan, ada pula curi-curi waktu. Tapi macam mana nak dapat the best out of Ramadan ni, Ustazah? That's a beautiful question. Sebab sekarang ni Alhamdulillah kes kita ni dalam pekerjaan yang kita boleh solat kan, anytime, anywhere we want, Alhamdulillah. Tapi ada banyak di antara mereka kat luar sana yang tak dapat nikmat ni. Jadi pada kita ni macam alah, nanti kejap lagi dah solat, bila dah dekat waktu asar baru solat zuhur. We take advantage of this. Tapi ada yang macam ya Allah, betul memang diuji, Allah uji dengan in a way that diorang ada kerja, ada duit bulanan untuk kasih nafkah untuk keluarga, suami, untuk isteri, tapi tempat kerja ni tak kasi solat. So macam mana? Habis you puasa lagi. So masa hari tu kan, Casey, bila I buat when I did my Ramadan question and answer, frequently asked question about Ramadan. Ada satu soalan ni yang viral tau kat Twitter. Oh, soalan apa tu? Soalan viral tu, Ustazah, kalau I puasa tapi I tak solat, puasa I sah tak? So apa pendapat Casey? Tanya sikit. Sebab solat tu kewajipan Betul. Tak puasa pun kena solat. So macam mana? Tak puasa pun kena solat. Puasa pun kewajipan. Jadi kedua-duanya adalah perkara wajib lah. Jadi kena lakukan. Tapi sekarang ni soalan dia tricky sikit, Casey. Soalan dia, I punya puasa tu, Ustazah, Allah terima tak? So macam dia macam mana you nak jawab kan? Jadi maknanya kurang dosa lah. Kurang dosa? Pada saya lah kurang dosa. Sebab dia dua-dua wajib. Satu wajib dia buat, satu wajib dia tak buat. Yang tak buat tu dapat dosa. Yang buat tu kurang lah dosa dia. Correct. Betul. So she was asking, this student of mine was asking, puasa dia sah ke tidak? So memang solat tu adalah salah satu daripada rukun Islam. Memang setiap Muslim dan Muslimat kena diwajibkan untuk solat kan, 5 waktu setiap hari. Tambahan lagi kita di bulan Ramadan, jadi kena solat ekstra, solat tarawih malam, dengan kena puasa lagi. Tapi dalam situasi macam ni, bila you tak boleh solat, dan macam mana? Takkan you nak gaduh dengan you punya boss pula kan? Takkan you nak create havoc ke, chaos ke, drama ke dalam office you tu hanya untuk menegakkan your right to solat. We don't want to show a negative side of religion. Kita tak nak tunjukkan a very bad side of religion kan? So in such situation, solat when you can, of course. If you can talk to your boss, kalau boss you cakap, okay boleh I kasih you during lunch break you boleh solat, then go ahead, right? Selagi mampu, selagi mana you boleh perform your solat, don't miss it. Ada option lain as well, Casey. You boleh solat qada contohnya dan sebagainya. Tapi itu in very very special situation. Tapi kalau nak tanya soal apa ni, sah ke tidak puasa dia ni, ini bukan tempat untuk kita jatuhkan hukuman. Betul. We are not God, kita bukan Tuhan. Kita tak boleh nak cakap, okay, puasa Casey diterima sebab Casey setiap hari tolong masjid. Puasa yang si Azman contohnya tak diterima sebab dia kerja dekat tempat yang Yelah, dia memandu bas, jadi tak ada time nak solat. Tak ada time nak solat. We are not in a position to sahkan ataupun untuk cakap, okay, puasa you tak valid, so habislah, wasted, you tak boleh beraya. Kita bukan di sini untuk nak jatuhkan hukuman bagi sesiapa. Kita bukan Tuhan. We are not here to speak on God's behalf, so really I think focus on what you can do. Kalau you bekerja pun is considered as a form of ibadah. Kerja pun adalah salah satu ibadah. Jaga anak pun, bagi mak-mak yang kat luar sana tu yang tak dapat terawih contohnya sebab anak asyik nangis saja contohnya kan, it's also a form of ibadah to take care of your children. Apa lagi,
if you ada kedua orang tua yang contohnya betul-betul sakit tenat, habis you tak boleh solat tarawih contohnya, you tak boleh, you kena attend aja ke orang tua, berikan perhatian. Correct. And you don't have time, for example, to do anything to take care of your very sick elderly parents are also considered as a form of ibadah. Okay, itu kalau cakap tentang solat wajib kan. Solat sunat pula. Sebab kita tahu Ramadan ni kita harus meraihkan malam-malam Ramadan. Betul. Habis tu kita kena baca Quran, kena solat tahajud kan. Kita ada solat tarawih. Dan kalau cakap solat tahajud ni ada kalanya sampai lewat lah awal, terlalu awal pagi. Dan pagi pula bekerja. Alamak. Jadi macam mana, ada tak lain-lain cara untuk tambah lagi pahala di bulan Ramadan? So memang menghidupkan malam-malam Ramadan ni, terutama sekali 10 malam terakhir ni. Kita 19 Ramadan kan, 19 episod ni. ni. Masya Allah. So 10 malam terakhir tu sebaik-baiknya kalau kita boleh wake up at the last hour of the night tu, memang really Masya Allah. Tapi contohnya macam mana you sibuk nak kerja besok pagi, dan sibuk nak sahur, dan sibuk nak hidupkan malam Lailatul Qadar lagi contohnya. So macam mana, maybe you kalau bangun pukul 5, a short 10 minutes pun Casey, kalau you tak payah tunggu 1 jam, tak payah nak hidupkan diri 1 jam. Kalau you betul penat sangat, kan, kerja shift you tu panjang. Betul. Kalau you betul penat sangat, you ambil masa 15 minit untuk betul-betul istighfar, betul-betul doa pun cukup. So dia tak payah macam orang tu, dia tak sampai tak tidur malam, dia habiskan satu Quran khatam tu malam tu, dia solat tarawih sampai 20 rakaat, dia solat tahajud sampai berapa banyak kali, dia solat tasbih sampai berapa puluh rakaat. Semua solat sunat yang you pernah ingat tu, dia solat dalam malam tu juga. Itu kalau orang tu mampu. Kalau you adalah seseorang yang tak mampu nak buat tu semua, you buat the best that you can. Sebab Allah dia bukan kejarkan apa tu orang cakap perfection. He is not after our perfection. He is after our effort. So setiap usaha yang you letak tu, walaupun pada you sikit, kalau you betul-betul ikhlaskan diri, you betul-betul apa tu orang azam betul-betul, ya Allah, ini je yang I mampu nak buat Ramadan ni, insya-Allah Allah akan terima. So it is not about competition tau, Casey. Sebab sekarang ni Ustazah perasan dalam bulan Ramadan ni semua orang nak berlumba-lumba. I tarawih 20 rakaat tau, you 8 je, asal teruk sangat. It's not a competition. Sebab kita ada tanggungjawab yang berbeza. Betul. Kita ada kesihatan, our health pun berbeza. So cannot compare our religious performance to other people. Lain orang lain lah Betul. Ada orang dia baca mungkin nak habis baca Quran tu sebulan baru habis. Ada orang dalam 2 hari 3 hari boleh habis sebab dia lancar. Ada orang 1 tahun. Setahun. Ada 1 tahun. Ada anak murid Ustazah macam betul lambat sangat kes itu, tapi dia tak berhenti. Ada satu anak murid Ustazah ni 65 tahun baru nak khatam. And it's different. Dia tak ada macam Ustazah, I dah 65 tahun, I sedih, I tak mampu nak khatam Ramadan bulan tahun ni. I risau, I dah 65 tahun, kalau I tak jumpa Ramadan lagi macam mana? You see this kind of question? So it's really different. Tak boleh samakan. Sebab bila you mula perbandingan ni, Casey, it's just going to hurt you further. Yes. It's just going to sakitkan hati you lebih je. So focus on your journey. Ini di antara you dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kena-mengena dengan siapa. Kalau nak jadikan orang lain sebagai inspirasi tu boleh. Tapi untuk gunakan orang lain, cerita-cerita sukses mereka untuk jatuhkan diri you tu, I don't think you should do that. Dan mungkin di bulan Ramadan ni, apakah antara amalan-amalan yang kita boleh buat lah, amalan-amalan kecil dan berlipat ganda ganjarannya, ya. Kita jangan cakap tentang bangun malam untuk solat malam lah, itu memang lah itu kira amalan pada waktu malam tu memang yang digalakkan sangat-sangat. Betul. Tapi kalau amalan harian ketika Ramadan ni, mungkin adakah zikir ke ataupun perkara-perkara yang boleh dilakukan untuk menambah pahala kita ni? Ada satu hadis Rasulullah ni, Casey, yang Ustazah betul-betul apa tu orang cakap, I really believe in it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, inna khairal amali adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya the best deed, sesuatu perbuatan yang baik tu, yang paling baik tu adalah sesuatu yang dilakukan secara konsisten.
walaupun ia kecil. So it's very beautiful. Wa in qalla, the best of good deed is something that you do on a regular basis, even when it's small. So pada you macam ni sikit je Ustazah. Setiap hari I cuma mampu baca ayat kursi 5 kali je, contohnya. Tapi kalau you buat tu setiap hari, you baca ayat kursi 5 kali setiap hari tanpa henti, without fail, consistent secara istiqamah, that is the best dan of a good deeds. So kalau you kalau kita betul-betul reflect on this hadith, it just shows that religion ni mudah. It accepts all effort. So macam kalau you tak boleh terawih setiap hari, pastikan solat 5 waktu you tu you jaga. Itu dah sekurang-kurangnya. Kalau you tak boleh baca Quran khatam sampai habis, paling sikit pun sebelum you tidur setiap hari 3 kul kena ada, Al-Fatihah kena ada, ayat kursi kena ada. Kalau you tak boleh, orang cakap, you tak pandai baca Quran, you tak tahu ngaji, paling teruk pun you zikir astaghfirullah 100 kali setiap hari. So ada je perkara Casey yang kalau you betul-betul ikhlaskan diri, you betul-betul istiqamah, ada je amal ibadah yang you boleh lakukan untuk dapatkan orang kata tu blessings from Allah SWT. Jadi zikir itulah macam mungkin naik bas daripada rumah pergi bus stop istighfar berkali you istighfar. Astaghfirullah, kalau contohnya kalau you jalan 5 minit dah boleh 20 astaghfirullah. Tu kalau jalan tiba-tiba tengah jalan istighfar kawan berbual tak layan pun boleh Ustaz. Tu tak boleh macam tu. Kau ke mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Sombong saya dia ni. Astagfirullah. Sekali kawan pun ikut astagfirullah. Janganlah macam tu. Kita dalam mencari kita nak dekatkan diri pada Tuhan, tapi jangan lupa Allah's creation as well. Ciptaan Tuhan tu kita jangan ketepikan, sebab kita ada tanggungjawab sebagai seorang Muslim terhadap Allah kan, terhadap pencipta kita, tapi kita juga ada tanggungjawab terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi memang ni bulan Ramadan memang bulan paling istimewa kan Casey, tapi janganlah sampai anak bini kita tak layan, suami, sorry bang, I tak boleh masak. Kita grab je setiap hari. Sebab apa? Sebab I nak solat tarawih. Janganlah you abaikan tanggungjawab you kat dunia ni hanya kerana you nak kejar sangat akhirat you. Bagus, memang bagus kalau nak kejar akhirat, tapi kena ada balance. Perhubungan ada, kena ada balance. Balance apa dalam bahasa Melayu? Keseimbangan. Setiap tanggungjawab yang you lakukan untuk dunia ni pun, kalau you buat dengan secara ikhlas, you buat for the sake of Allah, dapat juga ganjaran. So tak mula sampai astagfirullah. Kesian Casey betul-betul dari tadi. Saya memang kena aircon. Oh ya ke? Allahu Akbar. Tekak saya akan macam gatal kan. Saya kata alamak, nak kasi strepsil tak boleh pula puasa boleh dah buka dah Ustazah. Dah malam. Okey. Tapi tengah rancangan ni tak boleh makan Ustazah. Kurang hormat Sorry audience. Okey, jadi itu antaranya berkenaan dengan antara perkara-perkara kecil yang kita boleh buat untuk menambah pahala lah di bulan Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni pahala dia macam Allah kasih macam free gift Yes, correct. Macam you buy 3 get 1, you know. Macam ada you kalau beli keropok kan dekat Geylang sekarang semua ada. So you are right, because the gates of heaven, pintu-pintu syurga dibuka luas, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup rapat. Jadi this is the month bila you buat sesuatu kebaikan, lagi dapat banyak ganjaran, lagi senang untuk you lakukan kebaikan. Sebab apa? It's one of the best months. Month of rahmah, month of maghfirah, forgiveness, month of blessing. So this is where you do something good, it will be multiplied. Sebab all the gates of heavens are open. So it's a really beautiful month. Jadi Ustazah, saya pernah dengar dululah zaman-zaman bila ada makcik-makcik ni cakap, nanti Ramadan yang dah meninggal akan turun tengok anak cucu dia. Ustazah pernah dengar tu? I pernah dengar. Cuma I tak boleh jawab tu betul ke tidak tu. Sebab ni bab yang makcik-makcik ni I tak belajar sangat ni. Dia kata nanti bulan Ramadan kan, orang-orang yang dah meninggal, ahli keluarga datang tengok kita tau. Dia tengok dia jauh. Saya macam Casey percaya tak? Saya
Saya percaya yang mati takkan kembali lah, tu je. Betul. Bab ruh-ruh ni dengan alam ghaib ni memang bukan forte Ustazah. Ni kena panggil Ustaz Tam ni kan, Ustaz Fadli. Tapi yang Ustazah pasti di 10 malam terakhir Ramadan tu, lebih lagi dalam malam Lailatul Qadar tu, memang seperti yang Allah katakan dalam Quran kan, Allah berfirman, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam Lailatul Qadar tu malaikat-malaikat akan turun dengan ruh kan, malaikat Jibril. Difahamkan ruh tu adalah malaikat Jibril kan, akan turun untuk menemani kita pada malam Lailatul Qadar tu sampai besok pagi subuh. Tapi tak tahulah kalau datuk-datuk, nenek-nenek kita semua turun bersama dengan malaikat tu. I tak pernah dengar versi kan, tu. Saya pernah dengar orang cakap dulu masih kecil lah, percaya. Bila dah meningkat dewasa, fikir balik, ustaz cakap dah mati tak boleh datang balik. Betul. Macam mana nenek kalau makcik pakcik cakap macam tu. Itu ilmu lain tu. Itulah ilmu lain tu, Casey. Kalau macam-macam mungkin Ustazah maaf kalau tersilap kan, Ustazah betul-betul tak tahu tentang alam-alam ghaib ni. Tapi yang dalam fahaman Ustazah, kalau malam Lailatul Qadar tu, the angels, malaikat-malaikat daripada syurga akan turun menemani kita, dan mereka akan menjadi apa tu, orang kata witness yang kita ni beramal ibadah malam Lailatul Qadar tu. So malam tu you doa macam-macam. Bayangkan, kita tak boleh nampak tu, Casey. Tapi dia turun macam ada sound effect, kita nampak Casey kasi that sound effect. That's why ada petanda-petanda kalau malam tu dia extra, apa tu orang kata, sejuk, extra. Ni tanda-tanda ni apa Ustazah? Petanda. Dia tak ada gitulah. Tak ada. Tu tak ada. Tu kalau ada burung berkicau ke, tiba-tiba senyap. Saya pernah dengar orang cakap, malam silence tu nanti macam senyap je, tenang je. Correct. So if you really look at the ayat tu kan, tanazzalul mala dalam surah Al-Qadr kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Indah sangat. Allah tanyakan, awak tahu tak apa tu malam Lailatul Qadar? Allah dah berfirman, sesungguhnya inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita turunkan Quran kan dalam malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kita faham tak? Kerana sesuatu yang datang daripada syurga tu mungkin tak boleh difahami dalam fahaman kita yang kat dunia ni. Sebab tu Allah tanyakan balik, awak faham tak apa tu? Awak tahu tak apa tu Lailatul Qadar? Sebab pada kita yang indah tu, contohnya pada Casey rumah dia tu indah syurga contohnya. Pada Ustazah masjid ni indah contohnya. Tapi definisi indah tu kita dalam dunia ni tak akan sama dengan definisi indah tu yang ada dalam syurga. Sebab Allah tanyakan balik, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Jadi Allah samakan Lailatul Qadar tu dengan sesuatu yang kita boleh faham, iaitu masa. Dekat dunia kita faham kan masa tu emas. Kita tahu yang kita sentiasa kena kejar masa. Sebab contohnya lah, Casey, memang tak cukup lah. Tak cukup masa lah. 24 jam tu tak cukup. Kita perlu agak 50 jam sehari kan. Jadi Allah samakan Lailatul Qadar tu dengan sesuatu yang kita boleh faham. Perbandingan yang Allah lakukan dalam ayat tu dengan sesuatu yang kita boleh faham. So Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar tu adalah lebih baik daripada malam 1000 bulan. Alfi syahr, betul, 1000 bulan. So we know bulan tu berapa lama. 1 bulan 30 hari, 1 bulan 31 hari, dan kita tahu 1000 tu berapa lamanya. Banyak kan? Jadi Allah bandingkan malam Lailatul Qadar tu dengan sesuatu yang kita boleh faham. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lama tu, banyak tu. Kita boleh faham tu. Sebab kalau Allah cakap pasal benda lain kan, kita mungkin tak boleh connect sangat, you know. Betul. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Beautiful sangat ayat ni. Malaikat turun, waruh dengan malaikat Jibril, difahamkan ruh tu malaikat Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan. Maknanya Allah yang direct, Allah yang instruct. Malaikat dia boleh lakukan benda lain, tapi malam tu dia take a break tau. Dia holiday daripada kerja yang sebenar, hanya untuk turun temankan kita kat dunia ni. Masya Allah. Wow. Amazing Can you imagine? Allah is asking them to take a break. Sekejap, take a break. Okay, kan, you are always glorifying Allah. Malaikat kan sentiasa berzikir terhadap Allah, for Allah kan. So take a break, go down to the earth, biizni rabbihim min kulli amr, just to be with the people. Just to be with us. You see how much He loves us. So it is really a special night.
So when the angels come down, of course we cannot see lah. Kalau kita nampak ni, kita dah demam dah agaknya. Betul. Demam kalau nampak hantu dah tersentak ini kan pula nampak malaikat, kita akan rasa terkesima terus macam speechless. Apa ni? Ya Allah. And they are made terus of light kan? Terus taubat. Taubat nasuha. Terus cari kiblat sejadah Allah. Because they are made of light. They are beautiful, right? They are made of light. Okay, so salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Jadi ada perkataan salam tu maknanya peace, calm, tranquility all the way until the next morning. So that is believed to be some of the signs lah. The extra peaceful malam tu, extra sejuk. Tapi kalau rumah ramai anak kecil kan, takkan dapat lah. Dia punya calmness tu kita takkan perasan Ustazah. Sebab gedebung. Alamak, jatuh pula barang aku. Macam mana nak cari gaduh. Macam mana kita nak notice that calmness and peace tak tahulah. The only peace we have bila anak-anak tidur. Dah tidur. So maybe malam tu kan Casey, diorang tidur cepat sikit. Mungkin tu adalah satu harapan setiap mak bapak. Jadi kalau anak tidur cepat sikit pada malam 10 malam terakhir, itu petanda tu. Petanda tu. Macam anak aku hari ni Sejak bila? Senyap je. Our children are the same age. Fiza and my children are the same age. So we can relate sangat, Casey. So kalau malam tu tiba-tiba tak gaduh, tiba-tiba tak menjawab balik, tiba-tiba tak nangis, itu mungkin petanda yang baru tu, Casey. Tiba-tiba macam ni agaknya betul lah Ustazah cakap ni. Dia tenang je malam ni, anak aku dah tidur Alhamdulillah. Jadi itu sedikit lah sebanyak perkongsian Ustazah Liana kan, yang mana sentuh tentang bagaimana kita nak tambah sikit dengan perkara-perkara kecil di bulan Ramadan ni untuk menambah pahala. Selainnya bagaimana kita nak cuba mendapatkan Ramadan yang menyeluruh kan. Kalau solat tu terpaksa ditinggalkan, solat wajib lah atas sebab-sebab kerja, jadi adalah cara-caranya. Tapi ingat, kena genuine lah betul-betul Janganlah sengaja tinggalkan. Ada orang kisi sengaja tinggalkan. Tak apalah, Allah faham. Allah kan maha pemurah, lagi maha pemaaf, lagi maha penyayang. Tapi Allah tahu isi hati kamu. Nampak? Tak nak solat, kena apa? Jangan main-main. Sebab saya pernah Ustazah pergi shopping mall. Saya suka bila nampak anak-anak muda ni, dia solat tepi tangga. Oh, Masya Allah. Tepi tangga dekat kapak. Saya tengah jalan, Alhamdulillah. Saya tengok pekerja pembersih pun nanti tengah buat apa ni? Tengah solat. Jadi orang yang ada beza tak Ustazah? Orang yang solat dekat masjid dengan orang solat di belakang tangga tu, pahala dia. Beautiful question, Casey. Memang kita tak nafikan solat dekat rumah Allah ni memang banyak sangat ganjaran kan. Sebab ini rumah Allah kan, masjid. Betul. Nak dalam dewan iktikaf tu lagi-lagi kalau dekat tempat iktikaf, lagi kalau dalam berjemaah, ada imam, maybe you baca surah yang panjang, memang tak nafikan ganjaran dia tu hebat. Tapi what about those yang tak dapat pergi mosque? Betul. Atau macam dulu Ustazah di Syria, ada peperangan. Betul-betul. Kena solat tempat-tempat yang macam yalah bangunan runtuh, sembunyi. Macam mana pahala dia, penerimaan. Correct. So that one is a very special kisah, macam because Allah sees your effort. You could have chosen not to solat, because tak ada kat shopping mall tu, tak ada tempat solat kan. Habis tak ada sejadah contohnya. Habis nanti dengan orang ramai tengok and judge kan. Yes, correct. You could, kalau you betul macam tak payahlah, nanti kat rumah je lah, qadha je lah, tak payah, nanti Allah faham lah, takkan nak solat kat sini, nanti orang nak cakap apa. Tapi you solat juga. So that just shows your heart or your iman is in another level already. Level another level. See my level. I nama hashtag tu see my level. See my level. So that one is another level already. So really it's all about what's in your heart. I really like what Casey said just now. Allah knows what's in your heart. And He is not after perfection. It's not about you kena buat too much sampaikan your body cannot handle. You know, you nak solat 20 rakaat juga, tapi you dah betul, doktor cakap you tak boleh do too much movement. 8 je cukup. Lagipun tarawih ni solat yang sunnah kan. So do what you can. Allah knows what's in your heart. Allah knows the effort that you put in, and every one of us kan, Casey, is unique tau.
our religious journey ni is unique. Casey punya okay, dia kena berjam-jam buat campaign ni untuk naikkan dana untuk masjid. That one is his Ramadan. He is helping to raise fund for the mosque. Alhamdulillah. Ustaz yang dekat masjid pula lain. Dia punya jihad setiap hari nak kena hafal, nak kena tarawih 20 rakaat. Casey punya jihad lain pula, nak kena kumpulkan dana untuk masjid, jadi ustaz ataupun imam tu boleh lakukan tarawih untuk Ramadan yang akan datang. So ada pula mak-mak lain, jihad mereka kena masak setiap hari beberapa kali, sahur lain, buka lain. So lepas tu anak dia macam ni, dalam mak-mak masak ni, anak A, B, C, A tak suka makan ni, B suka makan ni. Jadi mak punya menu kena, bapak pula tak suka makan ni. Mak punya pengorbanan. Ni cakap pasal pizza ke ni? Kesian pizza kena masak. Tak ada anak-anak menu suka-suka kan. Ada yang yang ni dia makan sup-sup je. Yang ni pula anak ni sup tak makan. Tak, dia makan benda goreng-goreng, nugget lah, ayam goreng lah. Habis bapak dia pula tak tahu. Bapak dia suka makan kari. Habis mak dia pula? Mak dia suka makan pedas. Dia macam mana? Kesian tau. So jihad setiap orang ni berbeza-beza. So memang cannot samakan lah. You do what you can. I think really Casey, just do what you can. Tak mau sampai you nak sangat buat tu sampaikan your health, your kesihatan tu is being jeopardized. You know, we don't want that to happen. Jadi dalam kata pendek ni, beribadah tu memang digalakkan. Of course. Sentiasa kita beribadah untuk tambah pahala kita. Tapi biarlah kita melakukan sesuatu yang memadai. Jangan sampai menjejas kesihatan. Jangan sampai ada kemudaratan pada diri you. Macam mana you punya mic boleh? Adakah bermakna pendek ni? Apa pasal? Dia boleh turun. Boleh turun, boleh. Dari tadi dia gini je depan muka ya Rabbi bil Mustafa. Macam tengok, kenapa nampak Casey muka kena gini. Ustazah sembunyi. Nampak tak? Hasbi Rabbi Allah. Okay. Boleh. Okay. Baru nampak muka Ustazah. Nampak. Tadi korang nampak gini. Tak ada orang tegur pula tu. Tak ada tak boleh. Kalau ni berbol je dah apa pula. Boleh Ustazah. Boleh nampak Casey. Okay. Jadi Alhamdulillah kita dah sampai di penghujung rancangan perkongsian ini. Sebenarnya banyak nak tanya, tapi insyaAllah lah kalau ada jodoh kita akan jumpa di lain rancangan. Saya lebih nak tanya pengalaman Ustazah di Syria dulu. Alamak. Di Mesir tapi insyaAllah nantilah. Best tu. Itu bila nak pergi airport tu kan Casey, diorang block tau. Diorang block. So can you imagine, I wanted to go dalam perjalanan dalam taksi dengan teman-teman nak collect cert. Ni dekat Syria? Dekat Syria. Nak collect certificate. So maknanya kita tak dapat certificate graduation. Sebab tak dapat graduate kan. Okay. So dalam setiap degree tu, degree dalam bahasa Melayu apa? Ijazah degree apa? Sarjana muda. So nak dapat degree tu kan 4 tahun tau. So masa tu Ustazah ambil perbankan Islam, ekonomi Islami. So Ustazah dah tahun 3 tau. Habis nak pergi nak pergi the school, university to collect the Kashfud Darajat. Kashfud Darajat tu maknanya dalam satu dokumen tu dia akan tunjukkan semua mata pelajaran yang you dah belajar dengan you dapat markah berapa. So itu adalah sebuah dokumen yang betul-betul penting sebab you tak dapat sijil graduasi, tapi you dapat orang kata tu bukti yang you belajar all these pelajaran. You know, and all the marks lah. So you pass, Alhamdulillah I pass semua. So I wanted to show that okay, this is my certificate. Tengah dalam taxi tu kan, news keluar daerah tu kena bombing. Alamak. Habis kita dah panik dah, macam mana dah. Berapa ramai kawan tu semua dalam? Ada 3 orang. One at the front, 2 at my side. So it was really tengah-tengah nak buat apa. So cannot go. We had to go back to home without any home document. Tu maknanya go back Singapore lah. Go back to Singapore lah without any document. And then nak pergi airport tu another level juga. You are, you know, all the roads to airport, because they know people are leaving. So all the roads to airport are blocked by big tank. You know, selalu anak-anak kita kan ada that tank mainan kan, that green army. I saw in real life. And the army so scary. You istighfar je. Everywhere block. And then I tengok kiri tu, I nampak satu bus macam SBS dah terbalik. Dah pecah, dah terbalik dah.
epic lah. Epic. Kalau boleh KC buat movie epic lah. Kalau Really. dulu Thanks everywhere. Ustazah boleh buat vlog bagus saya kat nanti sini kena. sekarang. Nanti tak kena. boleh. Oh, rekaman semua tak boleh. Rakaman tak boleh. Phone you kena sembunyikan. Phone you kena So bila sembunyikan. you sampai dekat yang roadblock tu, dia lepaskan lah. Dia tengok pasport. So memang bila you ada pasport Singapura tu, maknanya Alhamdulillah pasport kuat sikit lah. Tapi kalau you something else, they would really put you in trouble. Interrogate lah. Dia akan tanya apa buat kat sini. Interview. They will not let you. Some of my friends yang from other countries, they were stuck in the airport for a few days, tak boleh balik. And yang bila nak masuk, so the normal journey to the airport would take around 2 to 3 hours. Tapi sebab the roadblock every corner to the airport, and there's only one airport. Kita kan ada Seletar Airport, kita ada terminal ni, terminal tu. Syria tu semua satu airport je tu. And they block all parts. So if from 2 to 3 hours, they can go all the way up to 4 to 5 hours. And risau lah, we don't want to miss our flight because that's the only flight left to so you datang that day untuk ambil cert? Which day? Taklah, cert is another day. Okay. Tapi nak balik. Nak balik tu, nak pergi airport tu, ya Allah, really. You saw tanks after dekat sana tanks. you menginap dekat mana? Hotel ke atau macam? No, dekat rumah sewa lah. Airbnb gitulah macam. Masa tu tak ada lah. Masa tu macam rumah-rumah orang kita very little Singaporean. Cuma like around 60 to 80 je. Oh, sikit Very little masa tu. Lagi bila dah nak habis tu, bila things already so bad, ada dalam 23 je. So I happen to be the stubborn one yang mati-mati tak nak balik. Itulah Stubborn. What does that mean? Mengaku sendiri pula. Saya tak cakap apa-apa. Mati-mati because my school was still open. My university was still open. Macam if KC kalau betul teruk sangat, sekolah akan tutup. Tadi university berlangsung macam biasa. Jadi tapi masa tu bila belajar tu dah bukan macam belajar biasa. Sebab all my friends dah start nangis-nangis and all because their house kena shut down semua. Jadi ni selepas Syria tu Ustazah pergi ke Mesir. Mesir, betul. Berapa lama kat Mesir? Mesir dalam 3 tahun. Syria perjalanan dalam 4 jauh tahun. Syria dengan tapi pengalaman banyak lah. Banyak. I think that's why buat buku ni segalanya ada. Ada tak apa. Dia mati. Sebab tu semua I letak dekat buku ni. Bukan perjalanan di Syria, tapi perjalanan bertemu dengan all the wonderful ladies. Contohnya Fiza. Semua cerita kat dalam sini. Tengok buku. Tak ada cerita Fiza lah. Tak ada lah, maksud saya. Next. Saya tanya cakap ni buku dia. Ni apa tajuk dia? The Spiritual Strength in Our Scars. So kekuatan rohani in our scars, in your your pain lah. Jadi buku ni boleh didapati di mana Ustazah? Wardah Bookstore ada. Sekarang ni my website tengah sold out. So doa insyaAllah stok masuk dari Malaysia. Tapi sekarang ni dekat Wardah Bookstore ada. Kat Arab Street situ. Dan insyaAllah nanti akan Fiza kasih Ustazah dah kasih Fiza beberapa a few copies buku kan. Tunggu Fiza kasih giveaway. Jadi Alhamdulillah kita dah pun sampai di penghujung rancangan. Tapi sebelum tu jangan lupa saudara, rancangan khas yang diberi nama Cakap Masjid ini. Rancangan ini adalah demi mengumpul dana untuk Masjid Al-Amin. Seperti yang anda nampak ni, tertera dekat atas ni, berwakaflah menyokong projek Iltizam Masjid Al-Amin, dan mereka memang benar-benar memerlukan dana untuk membantulah seperti yang kita lihat di sini, ada longkang ataupun ada sebahagian daripada masjid bumbungnya yang bocor, dan juga electrical wiring sampai dah terkeluar Ustazah. Ya Allah, kesiannya. Ni rumah Allah ni. Rumah Allah ni adalah kat Teluk Belanga ni. Ni kat dalam masjid ni. Dalam masjid macam ni. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah masjid berusaha masjid untuk mengadakan beberapa cara untuk dana. Korma Ajwa Al-Madinah. Ini korma amal, satu kotak $22. Dan beli 5 kotak hanya $100, jimat $10. Dan kalau 5 kotak ke atas, penghantaran percuma. I see. Okay. Juga ni Masjid Al-Amin juga ada kelas. Ni dia. Kalau anda nak hadiri menampilkan Ustazah Liana Musfira. Ini gambar bila Ustazah?
Dah lama sangat tu. Itu zaman agaknya baru 1 anak tu Casey. Sekarang dah 3 anak, dah lain sangat muka. Oh, ni gambar selepas graduate lah. Bukan. Belum Tu baru 1 anak. Satu Gambar anak, baru 1 anak tu. So jadi ini acara ni ataupun ini kelas ni. Kelas ni apa ni kelas? It's a seminar untuk explainkan tentang aurat seorang wanita. Jadi sekarang ni kita lagi nak raya kan, Casey. Jadi macam-macam nanti kita nak cantikkan diri kita, nak buat tu, nak buat ni. Habis kadang-kadang wuduk tu you tak fikir pun wuduk you tu betul. dapat tak kalau you nak tepek-tepek kat makeup tu kat muka you tu, dapat tak wuduk you tu. So jadi kita akan tayamum lah mazhab mana ni Casey? So we will be talking about beauty in hijab, in modesty as a whole, about aurat lah. So if you are interested, jadi kalau anda berminat ini kelas ni dianjurkan pada 1 hari bulan Mei 2021, 11 pagi hingga 12.30 petang, dan online program dalam bahasa Inggeris. Yuran $15, 100% akan beri ke Masjid Al-Amin untuk dana pembangunan masjid lah. Jadi anda boleh pergi ataupun telefon 62725309 untuk buat booking lah. Hanya untuk 20 orang sahaja, untuk free. Oh ni Hadijah, dapat shawl lagi Dapat shawl. Untuk 20 orang yang mendaftar lebih awal. Dan saya rasa saya galakkan lah ke semua anda yang nak tahu, mungkin Ustazah ada tip-tip yang boleh dikongsi bila dah cantikkan diri. Alamak, macam mana nak berwuduk ni, betul juga Ustazah. Betul, macam mana nak buat balik ke, nak apa tu. Jadi adalah nanti akan dikongsi dalam tajuk Beauty in Hijab, insyaAllah. Juga kita ada ni Ustaz Hidayat tentang ini satu lagi kelas, Mahram dan Saya. 1 Mei 2021. Yang ini juga boleh anda hubungi pihak masjid bagi rancangan Mahram dan Saya, yang mana Ustaz Hidayat akan pastinya mengadakan kelas ni untuk 20 orang fizikal dalam kelas, ataupun juga boleh sertai melalui online Zoom. Jadi itu antaranya. Dan Alhamdulillah kita dah pun berkongsi beberapa informasi untuk anda semua dalam rancangan khas Cakap Masjid. Dan mungkin sempena dengan malam-malam terakhir Ramadan akan datang ni, apa lagi ucapan daripada Ustazah Liana sendiri? Okay, bismillah. Ni dah sedih dan nak habis Ramadan. Belum apa-apa, cepat sangat Ramadan berlalu. So brothers and sisters, do your best this last 10 nights of Ramadan, sebab kita tak tahu kan kalau kita dapat bertemu lagi ke tidak dengan Ramadan yang akan datang. Kita tak tahu apa akan terjadi selepas Ramadan, dapat ke tidak jumpa sampai Ramadan 2022 ataupun tak dapat kan, kita tak tahu. Ajal kita di tangan Allah. Jadi buat sebaik-baik mungkin. Salah satu yang Ustazah ingin kongsikan, seek forgiveness and forgive others. So kita banyak buat silap kan, memang terhadap tu Allah tu jangan cakap lah. Itu boleh solat taubat kan, taubat nasuha dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang you dah sakitkan hati mereka tanpa sengaja ataupun secara sengaja, so minta maaf lah, ask for forgiveness. Ataupun kalau orang tu yang terbalik pula, dia pula yang sakitkan hati you, dia pula yang cause hurt kan, dia yang sakitkan hati Casey contohnya. So use this last 10 nights of Ramadan to ampunkan, to maafkan mereka, lembutkan hati you untuk take the first step to maafkan. So it should be the month of forgiveness. Kalau kita maafkan orang lain, insyaAllah kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala's forgiveness. So forgiveness is one thing. Amal ibadah tu you lebih sikit. Kalau you tak boleh, you buat sebaik mungkin. Kalau tak boleh juga, tak susah. Kalau astaghfirullahalazim 5 kali tak susah. Untuk ask Allah for forgiveness. Tapi astaghfirullahalazim tu kena bertempat lah Kalau Liana, ni tolong mak ni angkat ni baju kat luar, astaghfirullahalazim. Alamak, itu astagfirullah. Itu cerita lain pula. Itu dah bukan astaghfirullahalazim minta Allah ampun kan. Itu astaghfirullahalazim mak, kenapa lah minta tolong ni. Mak? Orang tengah sibuk main game ni. Kan? Tengah sibuk main game. Kalau gitu Ustazah tu macam mana? Istighfar juga tu. Itu istighfar lain mazhab. Itu istighfar lain mazhab. Astagfirullahalazim. Abang, tolong pergi kedai kejap.
Pergi kedai agaknya saya lupa nak lebih kicap. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Tak boleh Ustazah. Boleh bagus juga Astaghfirullahalazim tu, tapi makna dia tu dah different makna tu. Dia patut Astaghfirullahalazim, ya Allah minta maaf kan dosa-dosa. Dia bukan Astaghfirullahalazim kenapa ya Allah. Bukan kenapa selain tu message. Jadi hati-hatilah saudara. Kadang-kadang kita tak perasan kan, dalam kita nak melakukan kebaikan ni termasuk pula benda-benda yang mengurangkan pahala. Tak berapa elok. Jadi semoga Ramadan ini akan segala amalan kita diterima lah, insyaAllah. Allahumma amin, insyaAllah. Dan Kesi dan Ustazah undurkan diri. Jangan lupa untuk follow Ustazah di Instagram Liana Musfira. Dan juga di mana lagi? Liana Musfira Network. Instagram je. I belum sampai your level lagi. Tak adalah dah YouTube, dah Facebook. Instagram je. Okay. Sekali tiba-tiba Ustazah ada TikTok pun ada. Ini lagi. Jangan. Itu pun itu malam terakhir siapa buat tu. Sebelum malam terakhir siapa sibuk dengan TikTok tu. Jangan, itu patut astagfirullah tu. TikTok mengaji boleh. TikTok mengaji boleh. TikTok solat boleh. TikTok apa tu yang tak boleh? Tak tahulah. Berjoget lah. Berjoget, menari. Ya Allah. Sakit mata tengok kan Ustazah dah istighfar. Sakit mata tengok. Tak tahu lagi sakit mata ke tidak tengok. Aku Ramadan ni kurangkan berTikTok. Masya Allah. Nampak dia punya. Saya kurangkan. Saya tengok benda lain lah. Masya Allah. Sebab tu saya occupy diri saya buat rancangan ni Ustazah. Nampak. Okey lah. Okay. Now I feel bad. Assalamualaikum. Assalamualaikum.